اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidin mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syarah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Terima kasih kepada DJ Wadi. Dan insya-Allah untuk slot talaki Safinatun Najah menggunakan pakar kitab Safinatun Najah akan menyambung pembicaraan berkaitan dengan rukun Islam, rukun iman, kemudian takrif Islam dan iman, dan satu laginya takrif definisi ihsan. Jadi saya baca dululah dalam kitab Safinatun Najah. Kalau edisi Jawi muka surat 2 baris yang ketiga, baris yang keempat daripada atas. Jadi baca ni untuk ambil keberkatan kitab. Kitab Safinatun Najah. Kemudian nama selok pula, selok talaki Safinatun Najah. Jadi kena baca dululah dalam kitab Safinatun Najah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Arkanul Islami khamsatun. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamus salah wa ita'uz zakah wa saumu Ramadan wa hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Terjemahan dia, bermula segala rukun Islam itu 5 perkara. Pertama, menyaksikan bahawa tiada Tuhan disembah dengan sebenarnya melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan menyaksikan bahawa sebenarnya Nabi Muhammad itu pesuruh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini rukun Islam. Kemudian beberapa slot yang terdahulu saya pergi kepada ta'rif Islam dan juga ta'rif iman. Minggu lepas, saya pergi kepada ta'rifan agama. Islam satu, iman satu adalah bahagian dalam agama. Yang mana bahagian dalam agama 3. Islam, iman dan ihsan. Jadi sebelum pergi kepada bahagian agama, Islam, iman dan ihsan, kemudian pergi kepada rukun Islam, rukun iman. Minggu lepas saya undur balik kepada takrifan agama. Agama secara ringkas adalah perhimpunan hukum hakam yang disampaikan oleh Nabi SAW daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hukum hakam agama yang disampaikan oleh Nabi selama 23 tahun. Yang mana hukum hakam agama ni merangkumi hukum hakam akidah, merangkumi hukum hakam ibadah, muamalah, munakahat, janayat, dan juga hukum hakam berkaitan dengan syariat hati, ikhlas, taubah, syukur. Itu dipanggil perkara agama yang disampaikan oleh Nabi SAW. Dengan agama inilah yang akan bawa keselamatan kepada kita di dunia dan di akhirat. Jadi rekah agama ni hak Nabi bawa selama 23 tahun. Merangkumi akidah, merangkumi syariat zahir fiqh, ibadah, muamalah, munakahat, janayat, dan juga merangkumi berkaitan syariat batin dalam pembicaraan ilmu tasawuf. Kemudian ketiga-tiga bab akidah ke, bab syariat zahir ke, syariat batin tasawuf ke, dimerangkumi dalam bahagian agama, Islam, iman dan ihsan.
Jadi, hak berkaitan dengan takrif Islam dan iman. Apa beza antara Islam dan iman? Hak tu sudah berulang kali. Kemudian sidang pendengar masih lagi boleh mengikuti dalam FB Manis FM. Boleh ikuti kembali dan boleh ambil simpang lah. Sebab sebelum nak terus kepada satu-satu tajuk dalam kitab Safinatun Najah ni, berkaitan dengan definisi agama, definisi Islam, definisi iman, definisi ihsan ni memang kita kena tahu. Apa beza antara Islam dengan iman? Satu lagi, apa beza antara Islam dan ihsan? Jadi beza antara Islam dan iman, ni saya sudah sebut berulang kali. Jadi Islamnya terima zahir akan sekalian perkara agama Allah Subhanahu wa taala. Terima sekalian secara zahir. Yang mana rukun Islam yang 5 perkara dibina atas asasnya adalah 2 kalimah syahadah. Penyaksian bahawa tiada Tuhan melainkan Allah, penyaksian bahawa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, maka sekalian perkara agama yang Nabi Muhammad bawa daripada Allah Tuhan yang Esa, sebagai orang Islam, kita akan terima bulat-bulat secara zahir. Sekalian. Bukan hanya terima bab semayang, zakat, puasa haji saja, sekalian. Termasuk berkaitan dengan akidah. Kena terima. Perkara akidah pun kena terima. Hak masalah beriman, itu bahagian hati, hak zahir. Maknanya, kalau ada orang yang secara zahirnya, dia menafikan kewujudan malaikat. Malaikat ni tak ada contohnya. Maka terbatal Islam dia. Dia menafikan berlakunya qiyamah. Dia menafikan selepas dimatikan akan dihidupkan kembali. Dia tolak. Secara zahir ni, dengan cakap mulut. Tak adanya, bila mati senyap lah. Nak bangkit kembali apa? Maknanya, dia menafikan perkara agama, hidup kembali, yang dibawa datang oleh Nabi SAW, batal Islam dia. Bab hidup kembali tu bab iman. Bab iman, bab hati. Hak ni bab zahir. Kan zahir ni kan semayang, zakat, puasa haji. Tak. Hak zahir ni akan secara zahir kena terima sekalian. Bukan hanya terima bab ibadah saja, bukan. Kena terima bab akidah, kena terima bab ibadah, bab muamalah, munakahat, janayat, kena terima belaka. Sebab apa? Sebab asasnya adalah 2 kalimah syahadah. Jadi, sebagai orang Islam, kena terima secara zahir akan sekian perkara agama. Iman sama saja. Cuma iman percaya hati akan sekalian perkara agama. Bukan percaya hati akan akidah saja. Hati terima akan ibadah. Hati terima akan muamalah. Hati terima akan munakahat janayat. Itu orang yang beriman, percaya hati akan sekalian perkara agama yang dibawa datang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Islam terima zahir akan agama, iman percaya hati akan itu saja beza dia. Tapi Islam dan iman tak boleh cerah tanggal lah 2 ni. Sebab Islamnya kita warisi daripada ibu bapa. Imannya hati kita terima akan sekalian perkara agama. Jadi kita sebagai ibu bapa ni, kita kena ajar molek kepada anak-anak kita apa dia agama hak Nabi bawa. Sebab apa? Sebab orang Islam kena terima sekalian perkara agama. Orang beriman kena terima hati akan sekalian perkara agama. Jadi kita kena ajar molek lah kepada anak-anak kita. Apakah perkara agama yang Nabi bawa? Nabi bawa ibadah saja je ke? Sembahyang, zakat, puasa haji ke? Tak. Nabi bawa agama dalam bab ibadah, muamalah, munakahat, janayat. Nabi bawa belaka. Kena terima belaka lah tu. Secara zahir, sebagai orang Islam, dan terima hati sebagai orang yang beriman. Yang mana slot yang terdahulu
Saya tekan berkaitan dengan janayat. Sebab orang Islam ni dalam bab ibadah, sembahyang, zakat, puasa, haji memang terima betul-betul. Bab muamalah terima. Bab munakahat terima. Bab janayat, hudud, qisas dan ta'zir. Hak ni kena tekan. Sebab terdahulunya penjajah, jajah negara ummah Islam ditinggal racun yang sangat besar kepada ummah Islam. Yang mana ummah Islam ni kalau paksa sekalipun, sampai peringkat bunuh sekalipun, suruh tukar agama, orang Islam sanggup mati. Orang Islam sanggup mati. Bunuh pun bunuhlah. Tukar agama, tak sanggup sama sekali. Akhirnya penjajah, dia tanamkan kecurigaan kepada hukum agama Allah Subhanahu Wa Taala. Bab semayang, zakat, puasa, haji, dia tak kosek. Hukum agama Allah, bab hudud, bab qisas, bab ta'zir. Ini hukum agama Allah. Hukum Al-Quran yang sama sebagaimana hukum Al-Quran perintah semayang, zakat, puasa, haji. Jadi hak ni memang selalu kena peringatkan. Sebab takut ada lagi tinggal hak racun-racun penjajah ni. Bisa racun ni. Sampai ke dahulu-dahulu timbul percakapan yang berat-berat berkaitan dengan hukum Al-Quranul Karim, hukum agama Allah Subhanahu Wa Taala, bab qisas ke, bab hudud ke. Padahal itu adalah hukum Al-Quranul Karim. Kita sebagai orang Islam kena terima. Kita sebagai orang beriman kena terima hati sepenuhnya. Hati kita terima berkaitan dengan kewajipan semayang, kewajipan zakat, puasa, haji. Hati kita terima berkaitan dengan kewajipan melaksanakan hukum agama Allah, hukum qisas ke, hukum hudud ke. Mana hati kena terima. Pelaksanaan itu pergi pada ihsan. Kita akan bicara berkaitan dengan ihsan. Kita sentiasa, ni kena kita untuk diri kita satu, untuk keluarga kita satu, biar mereka faham agama. Yang mana kita membaca Al-Quranul Karim. Dalam Al-Quran sangat-sangat jelas. Hak perintah contohnya, perintah faqta'u aydiyahuma tu. Surah Al-Ma'idah ayat yang ke-38 tu. Wassariqu wassariqatu faqta'u aydiyahuma jaza'an bima kasaba nakalam minallah wallahu azizun hakim. Surah Al-Ma'idah ayat yang ke-38. Ayat Al-Quran yang kita cium, yang kita junjung, yang kita sentiasa baca. Macam mana perintah Allah? Dan orang pencuri lelaki dan pencuri perempuan, potong oleh kamu akan tangan keduanya. Tuhan perintah ni. Ini bukan hukum yang diijtihadkan oleh ulama. Sebab ini hukum yang jelas, perintah Al-Quranul Karim. Jadi siapa kita sebagai orang Islam tak mau terima? Siapa kita sebagai orang beriman tak mau percaya hati? Ini hukum agama Allah. Lepas tu Allah Ta'ala kata, jaza'an bima kasaba, sebagai balasan dengan apa yang diusahakannya. Tuhan kata pula, nakalam minallah, juga suatu pencegahan daripada Allah. Allah kata pencegahan daripada Allah. Maknanya kalau laksana hukum agama Allah ni akan tercegahlah orang daripada mencuri. Kita percaya kepada firman Allah. Walaupun tak ada nampak bukti pun kita percaya. Tambahan pula ada bukti terang. Mana bukti terang pencegahan daripada Allah? Tanya orang Mekah. Macam mana Mekah kedai-kedai siapa masa semayang? Orang Arabnya dia tinggal-tinggal gitu je pergi semayang. Mana tak ada orang berani kosek pun barang dia. Macam kalau tempat kita. Jadi kalau balik Mekah kita boleh tanya, macam mana Mekah time semayang, tuan kedai tutup dak kedai. Dak tinggal gitu je. Kenapa? Aman. Sebab apa? Tak ada orang mencuri. Sebab apa gitu? Sebab di Mekah ada pelaksanaan hukum ni. Mencuri kena potong tangan. Lepas tu Quran kata,
Allah Ta'ala berfirman, nakalam minallah. Satu pencegahan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau tak ada bukti Mekah pun, kita orang yang beriman kepada Allah ni, kita percaya Tuhan kata. Sebab hati seseorang milik Allah. Berani mencuri ke, takut mencuri ke, itu semua di bawah kekuasaan Allah. Jadi Allah mengatakan satu pencegahan. Kita akan beriman dengan ni firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tambahan pula bukti nyata kalau pergi Mekah. Lepas tu di hujung ayat Allah Ta'ala kata, Wallahu azizun hakim. Bermula Allah Ta'ala yang maha kuasa dan maha bijaksana. Ini hukum daripada Allah yang maha bijaksana. Siapa yang boleh pertikai? Ada orang yang bijaksana daripada Allah? Ini Al-Quranul Karim. Ini hukum agama. Memang kena titik berat. Lepas tu masalah orang yang memperjuangkan. Bukan orang yang memperjuangkan. Wajib atas tiap-tiap orang Islam yang mukallaf. Sama ada lelaki ataupun perempuan memperjuangkan agar hukum agama Allah ni tertegak di bumi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ada orang memperjuangkan tapi dia tak ikhlas. Ikhlas tak ikhlas, dia dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bukan urusan kita. Yang pentingnya kita berjuang biar ikhlas. Orang lain tu tak ikhlas, orang lain tu tak berjuang, tu dia dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Pasal soalah perjuangan orang lain. Ikhlas ke tak ikhlas orang lain. Tu satu soal tu dia dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi kita sebagai orang beriman, hati kita terima bulat-bulat hukum ni agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Contoh laginya surah An-Nur ayat yang kedua. Allah Ta'ala berfirman, Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah wala ta'khuzkum lahuma ra'fatun fi dinillah in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Surah An-Nur ayat yang kedua. Perempuan yang berzina dan lelaki yang berzina, Tuhan perintahnya, maka sebab oleh kamu akan tiap-tiap seorang daripada keduanya akan 100 sebab. Fajlidu, Tuhan perintah, sebab oleh kamu. Sebab kesiangnya kepada mereka. Tuhan kata, wala ta'khuzkum lahuma ra'fatun fi dinillahi in kuntum tu'minuna billahi wal akhir. Dan jangan kamu rasa belah kesiang. Rasa belah kesiang terhadap keduanya dalam melaksanakan hukum Allah. Yang timbul belah kesiang pula. Jika adalah kamu benar-benar beriman dengan Allah dan hari akhirat. Sebab 100 rotan. Dan jangan kamu kesian belah terhadap kedua dalam nak melaksanakan hukum agama Allah. Jika adalah kamu benar-benar beriman dengan Allah dan hari akhirat. Ini jelas perintah Al-Quran. Tapi syaratnya sangat luas, sangat berat syarat dia. Cuma bahagian tu bahagian pelaksanaan. Bahagian pelaksanaan tu satu peringkat yang kedua. Ni kita ni, hati kita macam mana? Bunyi kata kerak tangan, hati kita bosan lalu dah dengar. Tak ada cerita lain. Bunyi kata sebab 100 rotang, tak ada kerja lain. Nak pertinggang dia, tak ada orang pertinggang kita. Pertinggang kita sebagai orang Islam yang beriman. Tu sahaja. Maka hak ni perjuangan semua orang Islam yang beriman, yang mukallaf, yang berakal serta balik. Sama ada lelaki ataupun perempuan. Wajib memperjuangkan. Ni kena ingat baik ni. Ini hukum agama Allah. Sebelum kita nak pergi pada ihsan ni pelaksanaan. Sebab bila kita nak pergi pada ihsan pelaksanaan, yang mana apabila ada ihsan, maka Islam iman kita jadi sempurna. Sebab apa? Lengkap komponen agama Islam yang kita wasi dari ibu bapa. Iman, hati kita percaya sepenuhnya kepada hukum agama Allah. Kemudian pergi pada pelaksanaan. Pelaksanaan ni lah. Dengan mendirikan sembahyang, dengan mengeluarkan zakat, dengan berpuasa di bulan Ramadan, dengan mengerjakan haji, dengan melaksanakan hukum muamalah sesama kita. Dalam bermuamalah, jangan terbabit dengan riba, jangan terbabit dengan penipuan. Pergi pula pelaksanaan pada hukum munakahat.
Dalam kehidupan berumah tangganya, nafkahnya macam mana pelaksanaan dia, tanggungjawabnya macam mana pelaksanaan dia. Tu pergi pada ihsan. Kemudian bab janayat ni macam mana perjuangan kita untuk moga-moga hukum tu terlaksana. Jadi nak pergi pada ihsan ni, untuk sah ihsan kita, pengabdian diri kita kepada Allah, syaratnya kita orang Islam yang beriman dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi, sidang pendengar, kena ambil faham boleh lah tadi hak antara Islam, terima zahir akan sekian perkara agama, ihsan, percaya hati akan sekian perkara agama. Ini nak pindah pula kepada ihsan. Saya pun sebelum nak pindah kepada takrifan ihsan, sebelum ni pun saya ada sentuh dah sedikit-sedikit apa dia takrif, definisi ihsan. Kemudian sebelum nak masuk ihsan, saya undur balik pula. Ulang balik definisi takrif agama, ulang balik definisi takrif Islam, definisi takrif iman. Baiklah, mana kita slow dah ni. Slow. Lepas tu dengan masa kita yang terhad, maghrib masih lagi awal lagi sekarang ni. Dia kalau maghrib tu pukul 7 ke atas, barulah lega. Ini maghrib awal ni ialah masa mencemburui masa yang terhad. Sekadar dapat masa lah kita kata di masa sekarang ni. Jadi saya nak pergi kepada takrif ihsan. Ihsan ni kalau sabdaan Nabi SAW apabila Jibril AS tanya Nabi, akhbirni anil ihsan, ya Muhammad, cerita akan daku berkenaan dengan ihsan. Nabi pun jawab, anta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Itu jawapan Nabi berkaitan dengan pertanyaan Jibril berkenaan dengan ihsan. Tapi saya nak fokus kepada hak permulaan Nabi takrifkan ihsan. Anta budallah. Ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Itu pergi kepada maqam ihsan. Itu insya-Allah saya akan cerita kemudian tu. Nak pergi pada ihsan adalah anta budallah. Bahawa engkau mengabdikan diri akan Allah dan bahawa engkau mengerjakan segala suruhan zahir dan batin, dan engkau meninggalkan segala larangan zahir dan batin. Di ihsan ni, terjemahan dianya berbuat baik. Ni ahsana yuhsinu ihsanan. Di hasuna yahsunu husnan ni, dari segi bahasa Melayu kita, elok, baik, bagus, tu husnan. Kemudian dipindah kepada ba' if'al, ahsana yuhsinu ihsanan. Apa makna? Buat baik. Buat baik itu ihsan. Apa makna buat baik? Buat baik ni dengan bahawa mengabdikan diri akan Allah dengan mengerjakan segala suruhan zahir dan batin dan meninggalkan segala larangan Allah zahir dan batin. Tu dia ihsan. Jadi suruhan Allah zahirnya sembahyang, zakat, puasa, haji. Itu contoh ibadat lah. Jadi sembahyang contohnya. Sebagai orang Islam, kita terima kewajipan sembahyang. Sebagai orang yang beriman, hati kita terima akan kewajipan sembahyang. Ihsan ni mendirikan sembahyang cukup dengan syarat dan rukun. Itu ihsan. Islamnya terima kewajipan sembahyang. Imannya terima hati akan kewajipan sembahyang. Ihsannya dirikan sembahyang. Mana mengerjakan segala suruhan Allah. Mana apa suruhan Allah? Bersembahyanglah. Mengeluarkan zakatlah. Berpuasalah. Mengerjakan hajilah. Dan juga kewajipan-kewajipan yang lain. Kita, hukum agama Allah melarang daripada makan riba. Hukum agama Allah melarang daripada makan rasuah. Contoh ni.
Contoh. Agama Allah melarang daripada berjudi, minarok, berzina. Sebagai orang Islam, kena terima pengharaman tu. Riba haram, kita terima. Rasuah haram, terima. Judi, minarok, berzina haram, terima. Sebagai orang Islam. Hati pula terima pengharaman dalam agama tu, terima. Ihsannya macam mana? Tinggallah. Jangan terima saja. Riba, jangan terbabit. Rasuah, jangan terbabit. Judi, minarok, berzina, jangan terbabit. Itu dia panggil ihsan. Dengan bahawa mengabdikan diri akan Allah dengan mengerjakan segala suruhan dan meninggalkan segala larangan. Islamnya terima segala perintah agama, larang agama. Terima zahir. Imannya terima hati akan perintah dan larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi makna bukan kata terima hak semayang, zakat, puasa haji je, kena terimalah. Islam mengharamkan riba. Islam mengharamkan rasuah. Islam mengharamkan judi, minarok, berzina. Sebagai Islam kena terima. Jangan menghalalkan. Ni contoh. Contoh. Berzina. Suka sama suka. Bukan rogo. Rogo ni orang tak ambuh dia pergi paksa. Jadi menasabah lah kalau tak boleh. Dah berzina, suka sama suka. Halal dia kata. Sekarang ni berzina adalah larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang haram ijma' ulama'. Semua orang mengetahui haramnya berzina. Orang kafir pun tahu dalam agama Islam berzina tu diharamkan. Tiba dia kata tak apa sebab suka sama suka. Makna dia sudah tidak terima hukum agama Allah. Maka murtad dia. Batal Islam. Dia berzina haram. Tapi sampai masa dia berzina, dia masih lagi orang Islam. Tapi orang Islam yang tidak ada ihsan, orang Islam yang derhaka kepada Allah, orang Islam yang fasik, yang zalim. Di situ. Tapi kalau dia kata berzina tu tak apa sebab suka sama suka, maknanya dia sudah tidak terima secara zahir akan hukum agama Allah yang mengharamkan zina. Maka batal Islam. Jadi Islam ni kena terima segala hukum agama. Hukum agama kata wajib, ya wajib. Hukum agama kata haram, ya haram. Sampai masa wajib tak buat, maka tak ada ihsan, derhaka dia. Sampai masa hak haram, hak dia terima kata haram ni, dia langgar. Maka derhaka lah dia. Tapi Islamnya masih lagi tidak batal. Kena faham situ. Jadi Islamnya terima hak pelaksanaan tu dengan bahawa kerjakan suruhan, tinggalkan larangan, itu pergi kepada ihsan. Anta'budallah. Nabi kata bahawa engkau mengabdikan diri akan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan bahawa engkau mengerjakan suruhan Allah zahir dan batin dan engkau meninggalkan larangan Allah zahir dan batin. Jadi dia kena beza dua tu. Dahulu saya ada tekan dah. Yang pertama saya tekan dahulu kena beza antara Islam dan iman. Yang kedua kena beza antara Islam dan ihsan. Islam dan iman bezalah. Islam terima zahir, iman percaya hati. Yang mana Islam dan iman dia tidak berlaziman. Sekarang nak beza pula antara Islam ni terima akan segala hukum hakam agama Allah, dengan ihsan laksana akan segala hukum hakam Allah Subhanahu wa ta'ala. Islam terima, ihsan laksana. Islam terima sekalian, ihsan ni laksana akan sekalian perkara agama. Jadi kalau ada perkara agama yang ditak terima, maka terbatallah Islam dia. Perkara agama yang ijma' ulama' yang diketahui oleh semua orang. Dipanjang lebih cara tu. Ihsan ni pula. Sebab tu saya sebut sebelum ni, Islam clear. Islam yang kita warisi daripada ibu bapa. Dan memang secara zahirnya kita terima akan sekalian perkara agama yang dibawa datang oleh Nabi SAW. Kemudian iman ni hati masing-masing lah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi
yang kita nak kena perjuang adalah ihsan. Pelaksanaan. Pelaksanaan. Cuma yang kita nak kena fahamnya, orang Islam kena terima sekalian. Orang yang muhsin, orang yang ada ihsan, kena laksana sekalian. Tiba-tiba terima sekalian, clear dah orang Islam. Hati percaya sepenuhnya, orang yang beriman. Tapi pelaksanaan, ni pelaksanaan hak lemah. Bukan kata pelaksanaan bab hukum janayat, hudud kisah takzir. Kita pergi pada pelaksanaan hukum agama dalam diri kita. Ni. Hak cerita hak mudah dulu ni. Hak individu ni. Hak individu. Hak hukum janayat, hudud kisah tu hukum negara. Hak tu perlu pada perjuangan pada semua orang. Hak individu ni. Sebagai orang Islam, kita contoh hak ibadat. Sebagai orang Islam, kita terima kewajipan sembahyang. Terima kewajipan zakat. Terima kewajipan puasa. Terima kewajipan haji. Tapi pelaksanaan, ada tak orang Islam yang hanya berpuasa tetapi tidak bersembahyang? Adalah. Makna apa tu? Dilaksana separuh je. Oh, puasa rajin sangat Ramadan. Tak pernah tinggal. Tapi sembahyang? Sembahyang tidak. Dia panggil apa ni? Dilaksana separuh sahaja. Orang ni orang Islam sebab diterima kewajipan sembahyang. Tapi sebab masih tak sembahyang. Orang Islam yang fasik, yang zalim, yang derhaka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia panggil apa ni? Orang Islam yang melaksanakan hukum Allah ni sebahagian sahaja. Jadi kalau tanya, apakah hukum orang yang melaksana sebahagian? Hukumnya fasik zalim lah. Mana contohnya? Contoh individu tadi. Berpuasa tetapi tidak bersembahyang. Berpuasa, zakat dibayar. Dia berpuasa Ramadan, zakat fitrah dibayar. Tapi sembahyangnya tidak. Mana apa ni? Dia laksana sebahagian. Islam tetap. Tapi orang Islam yang derhaka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang yang sembahyang okey. Puasa, zakat okey. Tetapi menutupi aurahnya tidak. Sebagai orang Islam, dia pertikai tak kewajipan tutupi aurah? Dia terima. Memang wajib tutup aurah. Tapi kenapa kamu tidak tutup aurah? Dia kata nak pergi Mekah dululah. Dia punya alasan yang tak syar'i lah. Tapi tak kira alasan nafsu dia lah. Dia kata tak siapa seru lagi lah. Seru Israel berapa kali. Dia kata dah siapa seru. Dia nak tunggu seru Israel ke macam mana. Tapi adakah dia pertikai kewajipan tutup aurah? Tidak, dia terima kewajipan tutupi aurah. Tapi dia tak laksana kewajipan menutupi aurah. Kewajipan semayang, dia semayang cukup 5 waktu. Kewajipan berpuasa zakat, dia berpuasa Ramadan, tak pernah tinggal. Zakat dia bayar. Tapi kewajipan tutupi aurah, dia tidak laksanakan. Dia orang Islam yang fasik, yang zalim. Islam tetap Islam. Tapi pelaksanaannya tidak sepenuhnya. Ini contoh. Kita kena faham molek. Ni kalau tak sempat minggu ni, sambil-sambil tengok masa. Sambil-sambil tengok masa. Cuma saya ni, nak jaga masa ni, cuma tak ambuhlah siapa ke tergantung sangat. Tak ambuh siapa ke tergantung sangat. Jadi mana gak berhenti ngeju. Bahan langgar di belakang oleh orang berhenti ngeju gitu. Gitulah, kena slow-slow. Jadi kita kena faham, Islam terima, ihsan laksana. Orang yang tidak laksana, tidak semestinya tidak terima. Jangan kita, dia tak laksana hukum Allah. Dia tak terima tu. Dia tolak hukum Allah. Jangan. Salah faham sangat-sangat tu. Macam saya contoh tadi. Orang yang berpuasa, yang tidak semayang. Dia terima tak kewajipan semayang? Dia terima. Dia tak tolak, dia tak ingkar. Gitulah contohnya. Orang yang tidak menutupi aurah. Dia ingkar, dia tolak ke hukum menutupi aurah? Tidak, dia terima. Lepas tu kita jangan mudah-mudah. Mereka yang tidak melaksanakan hukum Allah. Mereka telah
Tidak terima, mereka telah engkar tolak hukum agama Allah. Tidak terima, engkar tolak hukum agama Allah, bokeh Islam. Bokeh Islam. Dia bila dia tak terima, bila dia engkar ditolak, dia tak laksana. Tak laksana bab ihsan. Bab Islam dia terima, dia sebagai orang Islam. Tapi tak laksana, dia orang Islam yang kalau tak laksana tanpa ada uzur syar'i, dia orang Islam yang fasik lagi zalim. Islam dia tetap sebab dia terima akan sekalian perkara agama dan hati dia terima sepenuhnya akan sekalian perkara agama. Dia orang Islam yang beriman, tapi nak sempurna Islam dan iman, dia kena laksana sekalian perintah agama zahir dan batin. Dia kena meninggalkan sekalian larangan agama zahir dan batin. Jadi insyaAllah di slot akan datang, saya akan menyambung pembicaraan berkaitan dengan ihsan dan saya akan ulang balik perbezaan antara Islam ni terima dengan ihsan, pelaksanaan akan sekalian perintah agama dan meninggalkan akan sekalian larangan agama Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Baik, jutaan terima kasih saya ucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz Wan Junaidi bin Wan Jaafar di atas kita punya talaki Safinatul Najah hari ini. Bermakna talaki kita hari ini edisi 26 November hanya sampai di sini sahaja. InsyaAllah kita akan kembali lagi pada minggu hadapan. Terima kasih kepada anda yang dah tengok dekat Facebook dan juga yang dengar secara langsung melalui Radio Manis FM. Maka saya menjemput lagi sekali Ustaz untuk membacakan doa sebagai penutup sesi talaki kita pada hari ini. Dipersilakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna rizqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.